Hari ni kita nak buat pasir. Saya dah hantar soalan ni dekat Telegram group. So saya harap ada yang dah cuba. At least yang dah cuba tu you boleh check jawapan. Kalau salah you boleh tanya. And Waalaikumsalam Maizu. Hai Nat. Saya panggil Nada Hai Nada sweetie. Okay, so saya nak jawab soalan. Saya start dari 2019 dulu. Siapa yang tak faham, silalah ambil peluang ni untuk tanya, okay? Kita dah belajar pasal jarak masa punya graf, pasal laju masa punya graf. Hai Naziha. Okay, saya hari ni saya tak tunjuk muka saya sebab muka saya disaster hari ni. Okay, so kita start 2019. Siapa yang dah try buat, kita boleh check So ni saya zoom kan. Kalau tak nampak ke apa, cakap So kat sini dia cakap Raja 4 menunjukkan graf jarak masa. So kat sini saya dah nampak dia bagi jarak masa. So kita tengok unit dia, jarak masa. So sekarang dia akan guna kilometer per minit lah. Jadi mungkin dia nak jawapan dalam kilometer per minit ataupun kilometer per jam. Selalu macam tu lah. So kita tengok lagi. Bagi perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke Serdang. Okay, so kalau kita tengok dari sini, dia positif je dia punya graf. Maksudnya dia tak patah balik. Memang dari Rawang ke Serdang terus. Dia tak ada patah balik dari Serdang ke Rawang. Kalau dia patah balik untuk graf jarak masa, dia akan dapat negatif punya. Alright, ni kita dah belajar So saya just revision dia, alang-alang dah ada graf ni. Jadi kita tengok soalan pertama. Diberi bahawa laju, okay, ini yang saya cakap ni. Kalau dia tak cakap jarak terhadap masa, dia akan guna kecurunan ni sebagai laju. So selain daripada ni, kecurunan dia adalah bersamaan laju untuk jarak dengan masa punya graf. Alright, so dari sini kita akan tengok diberi bahawa laju kereta api. So laju ni adalah kecurunan lah. Kereta api dari Kuang ke Serdang. So Kuang ke Serdang, maksudnya dari sini sampai sini. Macam tu, Kuang ke Serdang. Ialah 1.25 km. Maksudnya M kat sini adalah 1.25 km. Kilometer per minit. So dia punya unit dah okey, kilometer minit. And then dia cakap kat sini cari nilai T. So dia nak cari nilai T. Macam mana? Kita kalau kamu tak reti nak tengok dari belah Y over X. So selalu kita buat M Y over X. So kita tengok berapa jarak ni, iaitu 40 tolak 10. Jadi kita dapat 30. And then minit dia nak dalam minit, tak payah tukar ke jam. Kita akan ambil dari T ke 11. Jarak dari sini sampai sini. So T tolak 11 lah. Kalau contoh dia nak 8 sampai 11, kita akan ambil 11 tolak 8. So kamu just ingat, bila kita nak ambil masa, kita ambil yang besar tolak yang kecil. So belah kanan tolak yang belah depan. Jadi kita dapat kat sini T tolak 11 lah. Okay, and then bersamaan dengan berapa? Dia bagi 1.25 km. Jadi saya tulis kat bawah ni untuk A1. So untuk A1, siapa yang dah try boleh check jawapan. 30 per T tolak 11 sama dengan 1.25. Siapa tak faham, sila tanya. And then saya selesaikan algebra sahaja, iaitu yang ni 30 gerak ke sana 1.25 darab T tolak 11. So ni kembangkan. Jadi 30 sama dengan 1.25 T. 11 darab dengan 1.25, kita akan dapat 13.75. So saya gerakkan ke sana, 30 tambah dengan 13.75 akan dapat 43.75 bersamaan 1.25 T. So T bersamaan 43.75 bahagi dengan 1.25. So dapat 35. Jadi jawapan untuk A1 adalah T sama dengan 35. Once you dah ada nilai, kita letak je lah kat sini nilai dia, T 35. Contoh. Alright. And then kita tengok soalan nombor 2. Dia cakap berapa lama masa. So kamu tengok kat sini, dia nak masa dalam minit. So sini dah memang minit, kita ambil je nanti. Dia ambil untuk sampai Serdang dari Kuang. So Serdang dari Kuang. So ni Serdang, ni Kuang. Ni. Jadi dia nak masa, kita ambil 35 tolak 11 lah. Kita dah ada nilai tadi, iaitu 35 minit tolak dengan 11 minit. Sebab ni masa dia.
Sebab ni kurang, ni sedang. So dia nak dari kurang ke sedang. Okay, 35 tolak dengan 11. So kita dapat kat sini 24 minit. Sebab tu dia punya markah je satu je. Simple je. Alright. Okay. And then B, dia kata hitung purata laju. Ini saya dah cakap juga. Untuk purata laju, kita tahu laju tadi, iaitu kecurunan, kita bahagi jarak dengan masa. Kalau untuk purata laju, ni saya padam So untuk purata laju, kita just tambah perkataan jumlah, iaitu jumlah jarak bahagi jumlah masa. So kat sini jumlah jarak dia kita boleh dapat teruslah dari sini, iaitu 40 km. And kita tengok unit yang dia nak apa. Kat sini dia nak kilometer per hour, iaitu kilometer per jam. Jadi kat sini kita kena letak dalam unit kilometer. Bawah ni mesti dalam unit jam. So kat sini kita akan dapat jumlah jarak dia memang dalam kilometer, iaitu 40 km. Masa dia, jumlah masa adalah dari 0 sampai 35 minit. So dekat sini kita kena tukar minit kepada jam. Macam mana nak tukar minit kepada jam? Kita akan bahagi dengan 60. So kat sini 35 bahagi dengan 60. Kamu nak kira asing pun boleh. Kamu nak kira terus macam saya buat ni pun boleh. Okay. So kat sini kita akan dapat 40 bahagi dengan 35 per 60. So dapat 68.57. 68.57 km per jam. Ini jawapan untuk soalan SPM 2019. Okay. So settle. Kalau ada apa-apa soalan tanya Okay, and then next adalah ini tahun 2018. Saya perasan kat 2018 2019 keluar distance tau. So maybe nanti mungkin akan keluar balik yang jarak punya. Jarak pula, speed laju punya. Okay. So kita tengok lagi kat sini dia cakap Rajah 7 menunjukkan graf jarak masa lagi. So kita tengok ini jarak dia kilometer. Allah. Saya ingatkan saya ambil highlight. Okay, jarak. And then dia bagi kat sini masa. Masa dalam bentuk 24 jam. So bila masa dalam bentuk 24 jam, kita kena tukar sendirilah nanti. Sebab dia bagi kat sini masa 12 sampai 1.45, 1.45 sampai pukul 2, 2 sampai pukul 3.20. Maksudnya kita kena tukar sendiri dalam jam nanti. So tengok soalan tu nak jam ke minit. Okay. So kat sini dia cakap dari perjalanan sebuah kereta dari Kuala Lumpur ke Ipoh. So Kuala Lumpur ke Ipoh. Ini pun kita tengok semua dia punya kecurunan adalah positif. Maksudnya dia tak ada patah balik. Dia just pergi Ipoh je. Dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Jadi dia minta soalan yang pertama. Nyatakan tempoh masa dalam minit pemandu itu berhenti rehat di tapah. So kat sini berhenti rehat di tapah dekat sini lah. So macam mana kita tahu dia berhenti rehat? Sebab kat sini kamu tengok masa berjalan. Tapi dia punya jarak tak berubah pun. 152 je. Maksudnya dia tengah stop. Dia tengah rehat. Kita belajarkan hari tu. Kalau M sama dengan kosong kat sini. Untuk jarak dengan masa. Punya graf. Kita tengah berehat. Maksudnya dia tengah stop. Tak bergerak pun. Okay. So dekat sini kita tengok dia kata nak masa. Masa dalam minit. Jadi kat sini, kalau kamu nak kira manual, kita tengok kat sini, dari 1.45, 13.45 ni dalam 24 jam ke 1.45 petang lah. 1.45 petang sampai pukul 2 petang. So, cara cepat je, just tulis 15 minit lah. Kalau kamu nak tolak dalam bentuk 24 jam, saya tunjuk cara tolak kalau in case ada soalan yang masa dia tu jauh. So, kamu tolak macam ni je, 14. 00. Ini kawasan jam, ini kawasan minit. So kita tolak dengan 13.45. Ini jam, ini minit. Jadi kat sini minit nak pinjam kat jam. Sini 00 tak boleh tolak. So minit dia pinjam 1 dari jam. So sini jadi 13. Sini akan jadi 1 jam bersamaan dengan 60 minit. So kat sini akan jadi 60 minit. So ni 60 tolak 45 lah. Jadi dapat 15. Ni akan dapat 0 jam 15 minit. So dapat jawapan. Ni saya tunjuk jalan kira ni in case kalau soalan tu jarak dia, masa dia jauh tau. So at least you guys dah faham macam mana nak kira dalam bentuk 24 jam. Okay.
Okay, so ini untuk A. And then untuk B, dia cakap hitung laju. So kat sini pun dia guna perkataan laju. Jadi kamu kena tahu bila distance time, iaitu jarak masa punya graf, kita akan dapat kecerunan dia adalah laju. So nama lain dia, laju ni adalah M. So nama lain dia adalah laju. Selain daripada dia cakap cari jarak berdasarkan masa tu, kepada masa. So dalam kilometer per jam, sini pun dia dah bagi dia punya unit, iaitu kilometer per jam. Maksudnya kita akan bahagi kilometer dengan jam, iaitu dia punya masa. Okey, kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah. So Kuala Lumpur ke Tapah, dia nak cari kecerunan Kuala Lumpur ke Tapah. Maksudnya yang ni lah kecerunan ni. Saya gunakan lain ni. Okey, so dari sini kita tengok, macam tadi kita tengok jarak dia dulu. Jarak dia dari sini sampai sini. Ni jarak dia. So jarak dia adalah 152 km per jam. Kita tengok kat sini dari pukul 12 sampai 1.45. So 1 jam 45 minit. Okay, so saya tulis kat sini jarak dia adalah masa dia 1 jam 45 minit. So macam mana kamu nak kira 1 jam 45 minit ni? Satu, kamu boleh tukar ke dalam minit, iaitu 1 jam ni 60 minit. So 60 tambah dengan 45, so bersamaan 105 minit. You nak tukar balik dalam jam, bahagi 60 macam tadi. So kita akan letak kat sini 105 bahagi 60 macam tu. Okay, sebab dia nak dalam kilometer per jam. Ni jam. So tekan terus 152 bahagi dengan 105 per 60. So you akan dapat kat sini 86.86 km per jam. Okay, jadi kalau kamu tak tahu nak tukar 1 jam 45 minit ni, kamu tahu kan nak dapat macam mana? Ni tolak macam ni, iaitu kita tolak macam saya tunjuk tadi, jam dengan minit. So saya tunjuk je lah. So jam dia, minit dia kat sini. So kat sini jam dia adalah 13.45. Minit dia adalah minit pula. Lepas tu dia punya depan ni 12. So dari mana sampai mana? Yang besar tolak yang kecil, 12. So tolak kat sini, ni 45, ini 1 jam. So dapat 1 jam 45 minit. And kalau kamu tak tahu nak tukar macam ni, kamu actually boleh dapat dari kalkulator terus. Kamu nampak tak ni? Ni yang koma ni, yang darjah dengan degree ni, sebenarnya boleh jadi jam dengan minit juga. So kat sini kamu tekan je. Ni 1 jam 45 minit kan. So saya tekan 1. Lepas tu tekan jam yang ni. Lepas tu 45 minit. Ini pun dalam jam dengan minit. So saya tekan sama dengan, and then tekan dia punya untuk dapat dalam bentuk pecahan 7/4. Nampak tak? Ni maksudnya 7/4 jam. So saya boleh guna formula yang sama, iaitu 152 km per 7/4 jam. Kalau saya bahagi 152 bahagi dengan 7/4 jam, saya akan dapat jawapan yang sama, iaitu 86.86. Sama je jawapan dia. Okay, so you ada dua cara. Sama ada you nak guna jam dengan minit, guna kalkulator tukar jadi jam yang tadi, ataupun you buat tukar kepada minit, and then you tukar kepada jam balik, bahagi 60. So dapat juga. Alright, so ini adalah untuk B. And then C, dia kata hitung purata laju. Purata laju sama juga macam tadi. Formula dia adalah purata laju bersamaan jumlah, tambah perkataan jumlah je, jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak dia kat sini adalah, total kat sini 205. And then jumlah masa kita tengok dia nak dalam apa? Kita tengok kat sini dia nak kilometer per jam. Jadi kita kena tukar ke jam balik, iaitu kat sini jumlah keseluruhan masa 15.20 sampai 12. Kalau tak pasti, kita buat jalan kira macam yang atas ni, jam dengan minit. So saya tunjuk jam dengan minit. Siapa yang dah tahu, tulis je terus. Alright. So jam dia adalah sini, yang besar tulis 15.20, yang belakang ni. And then yang kecil dia 12. Mula, habis. Habis tolak yang mula lah, 12. So kita dapat kat sini ni 20 minit. Ni 5 tolak 2, 3 lah. So 3 jam 20 minit.
Jadi kamu boleh buat yang macam saya ajar tadi, 3 jam 20 minit. Saya tukar ke minit. So 3 jam 3 darab dengan 60. Lepas tu tambah dengan 20. 3 darab 60 tambah dengan 20. So dapat kat sini 200 minit bahagi dengan 60. Sebab nak dapat dalam bentuk jam. Ni kilometer. So dapat 205 bahagi dengan 200 per 60. So dapat kat sini 61.5 km per jam. Saya tunjuk juga macam mana nak tekan kalkulator. 3 jam 20 minit. So tekan 3. Sekejap saya letak atas ni Okay ni. Tekan 3. Lepas tu tekan jam. Ni yang degree ni melambangkan jam boleh juga. And then berapa minit? 20 minit. 20. Tekan lagi minit. So you tekan sama dengan, you akan dapat macam ni. Ambil dia punya pecahan. So 10 per 3 jam you dapat terus. Jadi kat sini sebenarnya dia boleh buat 205. Saya tunjuk lagi satu cara tau. Kilometer bahagi 10 per 3 jam. So you bahagi 205 bahagi dengan 10 per 3. So you still akan dapat 61.5. Sama je. Okay. So ini adalah untuk SPM 2018. SPM 2018 kan. Okay, so ini jawapan dia. Jadi kita seterusnya 2017. So far okay guys. So kat sini 2017 kita tengok yang ni senang. Yang ni kalau you faham pasal jarak dengan masa punya konsep, then senang lah yang ni. Okay. So kat sini kita tengok dia kata diagram darjah 6 menunjukkan graf jarak masa bagi Omar, Jason dengan Martin. Okey, dalam larian 100 meter. So saya tengok kat sini OPQR. Saya garis supaya nampak ni. So kat sini OPQR. Yang ni OPQR adalah untuk Omar. So sini saya tulis Omar. And then dia kata OM ni Martin. So OM Martin. OM mana OM ni? Okay, so this is for Martin. And then the last one dia kata Jason. Jason OKL. OKL Jason. So here is Jason. OKL. Macam tu. Saya buat ni nak bagi nampak je Okay. So dari sini kita tengok diorang ni masuk lawan lari, iaitu lawan lari ni 100 meter. Kalau tengok dari gambar ni, kita dah nampak Jason tak sampai kan. Dia sampai 70 ya, nampak tak? Ni cara nak tengok graf. So kat sini Martin dengan Omar je yang completekan larian ni. Okay, jom kita terbaca soalan dia. Dia kata who won the race? Siapa yang menang perlumbaan ni? So jawapan dia, siapa tahu ni? Jawapan dia Martin. Kenapa Martin? Sebab dia sampai 100 meter and then dia sampai dalam masa 16 saat. Omar sampai juga 100 meter tapi dalam masa 20 saat. Tu cara cepat nak tengok graf. Saya rasa soalan ni senang je kalau you guys memang tahu baca graf ni. Okay. And then B, dia cakap semasa perlumbaan Omar, okay ni Omar ni, tergelincir dan terjatuh. Selepas itu dia meneruskan lariannya. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Omar meneruskan lariannya. Maksudnya tengok dia lari cik, tiba-tiba tak bergerak kat sini. Jarak dia sama je 50 kat sini. Maksudnya time ni dia jatuh ni. So untuk tahu berapa jarak dia, berapa masa, dia minta masa kan. Omar tergelincir. Okay, so dia nak dalam masa, tempoh masa dalam saat. Jadi masa ni lah dari 9 sampai 18. Dia stop. Lepas tu baru dia sambung lari. Jadi 18 tolak dengan 9 lah. Akan dapat kat sini 9 saat. Alright. And then C, dia cakap semasa perlumbaan Jason, so Jason kat sini tercedera dan dia berhenti berlari. Okay, dia stop betul kan? Dia stop kat 70 ni. And then nyatakan jarak Jason dalam meter. So tengok kat sini unit. Okay, dalam meter dah. Dari garisan penamat apabila dia berhenti berlari. Maksudnya dari garisan penamat 100. So ambil 100 tolak dengan 70 Dapat 30.
Senang kan once you faham baca graf ni. Okay. And then next adalah dia kata hitung laju purata. So macam tadi juga, bila laju purata, kita akan dapat jumlah jarak bahagi jumlah masa. So kita tengok lagi dia nak dalam unit apa. Unit penting So kat sini unit tak penting masa tulis jawapan akhir. Dia just kita nak samakan bila dia minta apa. So dia minta meter per second. Okay. Thank you for the love. Okay, so this is meter. And then thank you Tunku Atira. Meter per second. So kat sini jumlah untuk siapa dia nak ni. Dia nak untuk Omar. So saya tengoklah dekat Omar. Omar yang ni. So jumlah jarak dia adalah 100. And then masa dia adalah 20. So 100 bahagi 20 lah. Kita akan dapat kat sini 5 meter per second. Dapat. Alright. And then soalan seterusnya. Ni SPM 2017. SPM 2018. Okay. Ni dah masuk laju masa. Graf laju masa. So dia kata kat sini Raja 11 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat. Okay, dia tak bagi T kali ni. T saat. And then dia kata nyatakan laju seragam. Ni jangan confuse ni dia dah bagi laju. Kamu kena tengok apa benda yang diberi ni. Dia kata laju seragam. Maksudnya laju tengah sama. Nyatakan laju seragam. Dia nak laju dalam meter per second zarah itu. Okey, so nyatakan laju seragam. Laju seragam dekat sini iaitu dari 4 saat hingga 6 saat. Yang student careless adalah dia pergi jawab, dia bagi masa iaitu 6/4, dia bagi 2 saat. Sedangkan soalan ni nak laju. So laju dia adalah 12 lah, iaitu jawapan dia 12 meter per second. Ambil terus je. Itu jawapan dia. Okay. And then B, dia cakap hitung kadar perubahan laju. So kalau dia cakap kadar perubahan laju ni senang lah, sebab dia dah bagi tahu dah kadar perubahan laju terhadap masa je lah kat sini. Dalam meter per second, dia tak cakap pecutan tau. Dia cakap kadar perubahan laju terhadap masa. So direct lah. Kita just bahagi laju dengan masa. Ni dia nak cari M. Zarah itu dalam tempoh 4 saat pertama. 4 saat pertama adalah yang ni lah. Saya guna color lain. Yang ni. 4 saat pertama. So B saya letak atas ni, iaitu 4 saat pertama adalah dari sini ke sini 12 bahagi 4. So unit dia pun dah okey dah, meter second. So akan dapat meter per second square lah. Jadi bahagi je, iaitu 12 bahagi 4. Dapat terus 3 meter per second. Depan ni you tulis lah kadar perubahan laju. Saya tak tulis, saya buat sama dengan je. Alright. Okay, so B pun settle. And then C. Okay, yang ni kalau dia suruh cari nilai macam ni lebih kepada algebra lah. So dekat sini dia cakap hitung nilai T. So dia nak cari nilai T jika jarak yang dilalui dalam tempoh 4 saat pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui daripada saat ke-6 hingga saat T. Okay, soalan macam ni, student dia baca, lepas tu dia pening sebab dia tak tahu nak translate macam mana. Bila soalan macam ni, dari masa ke berapa, saranan saya, you bahagi je kepada 3 bahagian. A, B, C. Senang nanti you nak compare. So A ni bahagian yang segitiga, B ni bahagian segi 4, C ni bahagian trapezium. Jadi dekat sini untuk A ni dari 0 sampai 4 saat, B ni dari 4 ke 6 saat, and C ni 6 sampai T. Ni supaya you tak confuse tau. Kita nak translate ayat. Bila ayat panjang ni kita translate satu-satu. So kat sini dia cakap hitung nilai T jika jarak yang dilalui dalam 4 saat, tempoh 4 saat iaitu A. So dia nak jarak 4 saat, jarak A ialah bersamaan separuh daripada jarak yang dilalui daripada 6 ke saat T. 6 ke saat T C lah. Macam ni. And you kena tahu jarak ni bagi graf laju masa adalah dia punya luas. Ini kita dah belajar. So ni luas.
Dia nak cari luas A dengan luas C. So, luas A ni luas segitiga. Luas C ni luas trapezium. Okay. So, untuk luas A adalah, kita tengok kat sini, segitiga. Iaitu 1/2 tapak 4 tinggi 12. So, dapat untuk jarak untuk A. So, saya tulis kat sini balik. 1/2 darab 4 darab 12. Ni untuk jarak A. And then untuk jarak C, saya tulis sesat 1/2 supaya tak confuse. Okay. So, sini jarak C, kita tengok. Ni trapezium. Trapezium hasil tambah selari, dia 1/2. Yang ni saya dah tulis dah hari tu kan. Dia punya formula. Darab dengan hasil tambah selari, garisan selari, darab dengan tinggi. Tinggi ni kita ambil garisan yang straight, bukan yang lengkung ni. So, bukan yang sengit ni lah. Kita ambil yang straight, yang satu lagi. So, sini 1/2 darab dengan hasil tambah selari yang ni, selari. Straight dua-dua. So, kat sini 12 campur dengan 20. Darab dengan tinggi dia yang ni lah. Balance. Kita tak nak ambil yang hairat ni. Kita nak yang straight je. So, tadi saya cakap kita ambil yang besar tolak yang kecil. So, kita akan dapat T tolak 6. Macam tu. So, ini adalah luas bagi C. C, luas dia. So, saya tulis balik kat sini. Luas dia 1/2 darab 12 tambah 20 darab T tolak 6. Okay. So, once saya dah tulis ni, saya selesaikan algebra lah. Yang penting you selesaikan algebra. Jadi, saya tekan dulu yang ni 1/2 darab 4 darab 12. So, dapat kat sini 24 sama dengan 1/2. Saya darab yang ni 1/2 darab dengan 12 tambah 20 dulu. So, dapat 16. 16 T tolak 6. And yang ni konsep darab kan. So, saya boleh gerakkan 2 ke sana. 24 darab 2 akan dapat 48. And then, dalam ni saya darab ke dalam. 16 T. Dia ada banyak cara nak selesaikan algebra. Saya buat je yang mana saya rasa senang. Kalau kamu nak gerakkan 16 ke sini pula pun boleh. So, dia banyak cara asalkan jawapan last kita sama. And then 16 darab 6 kita akan dapat 96. So, 48 campur dengan 96. Kita akan dapat 144 sama dengan 16 T. So, T adalah bersamaan 144 bahagi dengan 16. So, dapat 9. Okay, and then kita tengok ke atas ni, logik tak 9? Yes, logik. Okay. So, ini soalan nombor 2. Iaitu SPM. Kenapa 24 kena darab dengan 2? Oh, ini algebra. Which is, ini adalah belah sini. Ini konsep darab. 1/2 darab dengan sebelah sini kan. And kalau dari sini, kalau kamu nak gerakkan 1/2 terus macam ni, kita akan buat 24 bahagi. Sebab ni konsep darab, kita akan 24 bahagi dengan 1/2. Ni pun boleh juga. Ataupun saya guna, ni konsep ni adalah 1 bahagi 2. So, saya gerak ke sana bahagi, gerak ke sana jadi darab. So, dia ada 2 konsep lah. Kalau kamu nak gerakkan 2 sahaja, kita akan buat 24 darab 2. Mesti 48. Okay. Dia ada 2 cara. Iaitu, kamu kena tengok algebra kamu nak guna apa. Konsep darab ke konsep bahagi. Kalau kamu nak guna konsep darab, saya gerakkan 2 sahaja. Sebab tu saya darab 24 darab 2. Kalau saya nak guna konsep darab, saya akan ambil 24 bahagi 1/2. Macam tu. Okay. Okay. Nufasha, okey tak? Kalau tak okey, tanya balik tau. Okey, so ini adalah soalan nombor 2. And then, soalan yang pertama iaitu SPM 2015. Ni baru saya nampak ada positif negatif. Nampak tak ni? Positif, negatif, graf. So, graf positif negatif ni, you kena tengok dia bagi graf apa dulu. Iaitu sekarang, sama-sama Nufasha. Okey, so kat sini dia bagi graf laju masa. So, bila graf laju masa, positif negatif ni adalah melibatkan dia tengah laju ke dia tengah pelan. Maksudnya dia tengah pecut ke ataupun dia nyah pecutan. Okey, kalau negatif ni nyah pecutan, dia tengah slow down. Kalau positif ni maksudnya dia tengah tekan bagi laju. Alright. So, kita tengok soalan dia. Rajah 7 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 40 saat. So, 40 saat dia guna meter per second. Meter second. Okey. Dan dia cakap nyatakan
dalam nyatakan tempoh masa. So dia nak masa, kita akan tengok bahagian masa. Dalam second, dalam saat, zarah itu bergerak dengan laju seragam. So laju seragam kita tengok ni memang laju. So kita tengok bagi laju lah. Laju seragam 15, iaitu kat sini 15 meter per second. Dia cakap masa. So masa kita ambil yang bawah ni lah, 28 tolak 10. 28 tolak dengan 10. So dapat jawapan kat sini 18 saat. Alright. And then B, dia kata hitung kadar perubahan laju dalam meter per second. So kadar perubahan laju. Maksudnya sini dia memang straightforward lah. Sebut kadar perubahan laju, kita ambil terus lah laju bahagi masa. Kadar ni bagi masa lah. So kat sini kita akan dapat, dia sebenarnya nak cari M lah, kecurunan. Dalam tempoh 12 saat yang terakhir. So saya tak tahu 12 saat terakhir itu kat mana. So kita check lah. Rasanya kat sini ni. Kenapa? Sebab ni je yang terakhir. So saya tekan 40 tolak 28. Betul ke sini 12? Yes, betul. 12 saat. 12 saat terakhir yang ni. So dia nak cari kecurunan yang belakang ni. Saya letak kat sini B. And saya tahu confirm negatif. Sebab dia punya lambang yang ni. Jadi dekat sini dia punya line ni adalah negatif. Kecurunan negatif. Jadi saya ambil dulu. Kalau kamu nak ambil titik-titik pun boleh. Nak ambil tengok jarak dia pun boleh. Okay. So saya ambil kat sini. Dia punya speed adalah 15. Saya ambil terus. 15 bahagi dengan masa dia 12. So 15 bahagi 12 dapat 1.25. Tapi disebabkan ni negatif, kita akan tambah sendiri, iaitu dia punya nilai adalah negatif 1.25 meter per second. Macam tu. Sebab dia negatif. Okay. And kalau kamu nak ambil guna titik, saya tunjuk lagi satu jalan kira, iaitu B. Ni lagi satu jalan kira alternatif. Kamu boleh ambil titik, iaitu ni titik dia adalah 28.15. Sebab kita nak cari kecurunan. And then yang ni titik dia 40 kosong. Jangan tersilap 040 Ni 40 ni kena dekat X, paksi X. So nilai tu kat X, 40X. Jadi untuk kira dia punya laju, kadar perubahan laju lah. Saya tulis M je Kita ambil 0 tolak 15, macam cari kecurunan, bahagi 40 tolak 28. So you akan dapat jawapan yang sama juga. So negatif 15 per dengan 40 tolak 28. So kat sini still akan dapat negatif 1.25. Ni lagi satu cara. Okay. So settle yang B. And then yang C, dia kata hitung nilai V. Mana V? Okay, ni V. Ni V. Hitung nilai V jika jumlah jarak. So kita kena tahu jarak bagi graf laju masa adalah dia punya luas. Jarak yang dilalui dalam 40 saat, iaitu total lah 40 saat, ialah 500 meter. So kita tahu jarak keseluruhan bersamaan 500 meter. So kita kena cari dia punya luas keseluruhan. Jadi luas kat sini, hari tu saya dah cakap, bila kita tengok ada segitiga macam ni. Ni nampak kan segitiga kan? Segitiga dengan segi empat dengan segitiga. Ni actually dia punya trapezium. Sebab saya suka guna formula trapezium. Jadi saya tunjuk macam mana nak guna trapezium lah. Ni trapezium pertama. And then ini trapezium kedua. Macam tu. So saya akan buat A tambah B lah. So kat sini kalau kamu nak kira trapezium tambah segi empat tambah segitiga pun boleh. Dia akan dapat jawapan yang sama. Saya just nak buat dua trapezium lagi mudah. Alright. So untuk kawasan A tambah B sama dengan 500 meter. So kawasan A adalah, formula dia macam tadi, 1/2 darab dengan selari hasil tambah selari darab dengan tinggi. So kat sini yang selari dia yang ni dengan yang ni lah, dua-dua straight. Jadi V tambah dengan 15. So 1/2 darab dengan V tambah 15. And then tinggi dia yang lain-lain, dan kita tak ambil herod ni. So 10 darab dengan 10. And then bahagian B pula. Bahagian B adalah kita tengok yang selari. So 1/2 sama je, 1/2. Hasil tambah selari. Hasil tambah selari dia nampak tak ni? Yang ni dengan yang ni. So yang ni akan jadi tinggi. Kita tak ambil yang herod.
Macam tu tau, nak tengok trapezium. So kat sini dia punya jarak dari sini sampai sini kita ambil 28 tolak 10. Betul kan? And then dari sini sampai sini adalah 40 tolak 10. Macam tu. So saya letak terus kat sini. 28 tolak 10 sama dengan 28 tolak dengan 10. Sini dapat 18. 40 tolak dengan 10 akan dapat 30. So kat sini 18 campur 30 lah. Macam tu. And then darab dengan dia punya tinggi iaitu yang ni, which is 15. So dari sini lepas dah dapat ni senang lah. Kita just selesaikan dia punya algebra. So kat sini saya just darab 1/2 dengan 10 dulu. Sebab dia dua-dua nilai kan. So senang sikit. Darab 10 dapat 5. 5V tambah 15. Tambah, ni saya darab lagi 1/2 darab dengan 18 campur 30 darab dengan 15. So dapat 360 bersamaan 500. Dan saya bawa 360 ke belakang. 500 tolak 360 dapat 140 bersamaan 5V tambah 15. So yang ni sama ada you nak kembangkan betul ataupun you nak gerakkan 5 ke sana pun boleh. So saya gerakkan 5 je ke sana. V tambah 15 ni konsep darab, bawa ke sana jadi bahagi. 140 bahagi 5 kita akan dapat 28. So V bersamaan 28 tolak dengan 15. So akan dapat kat sini V sama dengan 13. Alright. Kalau you nak kembangkan pun boleh sahaja. You akan dapat kat sini 5V campur dengan 15 darab 5 75 bersamaan 140. So 5V bersamaan 140 tolak 75 dapat 65. So V bersamaan bahagi dengan 5 akan dapat 13 juga. So ni lebih kepada algebra. Okay, you boleh ambil je mana yang you rasa senang. Okay, so sampai situ saja. Kita dah buat 5 soalan dari past year 2015 sampai 2019. Hopefully you guys belajar something untuk bab ni. Kita dah habis. Nanti next week saya akan masuk bab baru. Nanti saya buat undi. You guys nak belajar bab apa. Okay? Okay, sampai situ saja. InsyaAllah jumpa lagi next week pukul 5 juga. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum.